Allahu Akbar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah ibu ayah, rekanda, kita mulakan majlis ilmu kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim wa bi syafaati bismillahirrahmanirrahim. Irfa' qudratana, irfa' darajatana, irfa' imanana, irfa' a'malana. Yassir umurana, yassir hajatana wa niyatana, yassir hayatana, washrah sudurana, washrah qulubana, warzuqna min haitsu la nahtasib, bifadlika wa ihsanika wa judika wa karamika, Allah ya karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kanda Tuan Pengurusi Hajatan Kuasa, Tuan Imam dan barisan pegawai masjid, ibu-ibu, ayah, abang-abang, alhamdulillah dekat. Kita manjatkan syukur pada Allah SWT. Imam dah baca doa tadi, dalam doanya apa Imam tadi? Allahumma barik lana fi Rajab, barik lana fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan. 3 bulan ni bulan yang kita panggil bulan kecintaan. Cinta Allah kepada hamba-Nya. Inilah bulan Rajab. Allah nak melimpahkan rasa cinta kasih-Nya, mendambarkan cintanya kepada hamba-hamba yang beriman. Inilah bulan Rajab. Kata kitab tu, dia kata bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan ni bulan haram. Orang-orang Quraisy ni dia ada satu perjanjian sama dia. Perangai Quraisy ni kaki gaduh. Gaduh. Jadi mereka berjanji sama kabilah-kabilah, supaya bulan haram ni janganlah perang. Itu datang bulan haram tu. Dan konsep itu diteruskan oleh Nabi. Dari segi istilahnya, penggunaannya, dari segi ilmu. Jadi bulan haram ni besarlah dosanya. Besar dosanya. Kalau bulan Ramadan tu tak puasa, besar dosanya. Kalau hari ni tak puasa, kecil dosanya, tapi pahalanya besar. Jadi oleh kerana jiwa manusia memberi penghormatan tinggi bulan haram ni, maka Allah pun beri. Allah tambah lagi pahala besar. Bulan Rajab, bulan Sya'ban ni bulan Nabi. Nabi cinta betul Sya'ban. Ramadan ni bulan umatku. Kalau Ramadan penuh masjid penuh, pasar lambak penuh. Sampai raya sebulan. Nak samakan, nak matching dengan sebulan Ramadan. Alhamdulillah. Itulah hadiah Allah beri pada kita. Siapa yang tak meraih hadiah Allah ni, dia rugilah. Minal khasirin, Allah kata.
dari kalangan orang-orang yang rugi. Jadi kita syukur pada Allah SWT. Kita diberi kelembutan hati, kelembutan iman. Ada orang beriman kasar iman dia, kan? Ada orang beriman lembut iman dia, kasar iman pun ada juga. Jadi ini kita selalu kena bicaralah supaya hati kita ni selembut iman. Ya, jangan iman sekasar nafsu, kan? Selembut iman, lembut kan iman, kan? Apa tak lembutnya, ya? Setiap amal itu diganda-gandakan pahalanya, ya? Dipanjangkan usianya pada yang beramal, ditambah rezekinya Allah, ditambah kebahagiaannya. Kan kerja Allah semua tu, bukan kerja kita, ya? Kerja Allah, ya? Ditambahkan keluasan alam barzahnya, alam kuburnya, dipermudahkan hisab timbangan mizannya, ya? Dan dijemput masuk syurga. Allah dijemput ni. Ni sahabat semua besok dapat jemputan Allah, ya? Doa gitulah harapan kita, kan? Ya. Baiklah, terima kasih Tuan Musi, ahli jawatan kuasa masjid dan jamaah sekalian. Dijemput sekali lagi berkuliah subuh. Jadi subuh ni Anan nak bicara pengisian, ya. Pengisian. Ada bicara konsep, dipanggil tasawur, kita punya understanding kita punya fikrah kita, ya. Itu yang dikatakan ma'rifatullah, ya. Ada yang dipanggil implementation, pelaksanaan. Itu yang dikata ubudiyatulillah, beribadah pada Allah, ya. Jadi roh kita ni dua lah, mengenal Allah. Kita tak habis lagi bicara itu, baru sampai Al-Qudus. Pagi ni kita ambil kesempatan lah, supaya kita ni kalau masak kuih tu secukup rasa lah, kan? Masak kari tu sesedap rasa, maknanya semua cukup, semua ada, ya? Kuahnya, kelapanya, santannya, garamnya, karinya, dagingnya, airnya secukup rasa. Jadi orang pun rasa lega, kita makan pun puas hati, ya, insya-Allah. Jadi insya-Allah pagi ni ana rujuk kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, susunan Imam Nawawi. Imam Nawawi ni dia pakar hadis, banyaklah, ya, masa, tenaga dan hadis yang dapat dihafaznya, dapat dipahami, dapat diamalkan. Tinggi makam Imam Nawawi ni, ya. Dan dia ni sangat rapat dengan masyarakat. Jadi dia memberi bimbingan-bimbingan, ya, tausiat-tausiat, tazkirah-tazkirah. Jadi bahasa Ana lah, agaknya dia berfikir macam mana nak mudahkan masyarakat, ya. Sebab hadis banyak, kan? Kalau tengok Bukhari tu berapa juz, tak terbuka kita. Buka pun tak faham. Faham pun tak banyak. Jadi macam mana nak memudahkan masyarakat? Dan alhamdulillah kitab ini digunakan sejak zaman dia sampai sekarang ni. Menjadi tatapan masyarakat sebab dia memudahkan, ya. Kalau kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah kan macam mana nak kupas tu? Melainkan ada muhtasar, ada ringkasan dia. Jadi Imam Nawawi ni dia mengetengahkan rumusan atau ringkasan. Apa yang paling asas, ni dalam mukadimah, apa yang paling asas umat Islam kena ada, ya. Kalau dia tak dapat buka semua hadis yang beribu-ribu tu pun tak apa, ya. Sebab memang keupayaan berbeza-beza, kan? Tapi jangan kosong. Jadi jangan kosong ni lah lahirnya buku ni, ya, tersusun buku, ya. Riyadhus Salihin, Riyadah ni latihan. Nanti orang kata hari tu Salihin iman ni kena latih, ya, kena exercise. Kadang dia berentak tu, dalam mengamalkan ibadah tu dengan iman tu pun berentak ni. Apa lagi pula gangguan syaitan, itu yang ditinggal tu.
Dia berperang. Jiwa kita ni berperang. Sesama kita lah. Sesama aku, diriku. Diriku yang itu kan, 5 tu kan. Anggotanya, rohnya, akalnya, kalbunya, nafsunya, dia berperang. Ya. Siapa yang berjaya dalam peperangan tu, dalam taktik-taktik perangan, dia pun dia cemerlang. Ya. Kalau dia gagal, dia ada konsep taubat. Kena sedarlah, kita buat salah, kita mesti bertaubat, kita mesti perbaiki. Itu tugas kita lah. Tugas pada diriku masing-masing, diri kita masing-masing, insya-Allah. Sebab Allah kata dosa itu ditanggung oleh pelaku sendiri. Orang tak tanggung dosa kita, dosa itu ditanggung sendiri. Jadi kita memang perlu mengurus diri kita dengan ilmu-ilmu. Ini yang Riyadhus Salihin cuba berbicara, insya-Allah. Latihan orang-orang yang soleh. Orang yang soleh kita lah. Kalau kita nak cop, kalau tak nak, apa nak kata kan? Jadi kita mestilah cop. Istilah-istilah hebat itu. Istilah-istilah yang Allah nak angkatkan kita ke darjat yang tinggi. Orang-orang yang muttaqin, tu kan? Orang solihin, orang mukminin, orang muslimin, orang mujahidin, semua tu makam tinggi-tinggi. Kita je tak sampai kan? Tak sampai nak maksud tinggi itu berapa kaki. Allah yang tahu. Allah yang meletakkan diri kita solihin di tahap mana, muttaqin di tahap mana. Ada orang yang muttaqin bila dia bicara itu muttaqin dia ni, bila orang menganiaya dia beri hadiah. Itu muttaqin dia kan. Muttaqin ana rendah. Kau siang, jaga kau besok. Rendah. Tapi orang yang muttaqin tinggi, dianiaya, difitnah, diberi hadiah. Dibalas dengan dia. Baik. Salihin, insya-Allah. Anda nak merujuk bab pengisian daripada kitab ni. Pengisian untuk diri kita ialah keutamaan Al-Quran dan membacanya. Al-Quran ni sahabat, dulu anda ingat masa kita kecil-kecil kan, masa tak ada internet kan, tak ada handset, maka kawan-kawan kita pun hantar kad raya, selamat hari raya, selamat ya. Punya gembira tu gantung, tunjuk pada orang siapa paling banyak kad raya, bangga gembira kan, kerana ada santunan dari kawan-kawan itu. Jadi macam itulah kita nak faham, Allah mengutuskan, Allah menghantar, Allah mewahyukan, Allah menurunkan Al-Quran untuk kita. Kita mesti bangga, kita mesti tayang, bukan nak tayang pada orang, tayang pada iman kita, pada ibadah kita. Umburiatulillah, kita mesti bangga. Kita mesti bangga dengan penghargaan Allah kepada kita, memberi Al-Quran. Kita mesti bangga. Kan Allah sebut tu, wa antum a'laun wala tahzanu wala takhafun, jangan takut, jangan sedih. Wa antumul a'laun, kamu tinggi, kamu Allahu akbar, kamu hebat. Kamu tu maknanya orang-orang mukmin ni hebat. Dalam surah apa tu? Dalam surah Ali Imran. Baik. Jadi antara kegembiraan yang kita perlu tonjolkan untuk mencapai solihin ialah Al-Quran mesti jadi sahabat kita, teman kita, rakan kita, taulan kita, kan? Kan dalam doa khatam Quran tu, Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Quran ini di dunia ni qarin. Qarin ni teman setia. Teman setia. Teman setia tu sentiasa. Kawan saya sekali, kawan ngeteh, kawan ngopi, kawan juga baguslah kawan tu. Tapi qarin ni lagi intim, sehati sejiwa.
Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa. Dalam kubur besok tu dia jadi sahabat, jadi teman, jadi rakan. Menemani, dan Quran tu akan datang dalam kubur kita besok dan dia akan isytihar. Akulah Al-Quran dan aku nak teman kau sampai hari kiamat. Ni Al-Quran Sebab tu kita dengan Quran kena senyum sungguh. Allah kena satu senyum gembira. Kalau boleh menangis, Allah, menangis yang payah tu. Saya selalu sebut, tapi saya payah menangis. Hati keras. Sedang memujuk-mujuk juga, ya Allah, kau berilah. Aku rasa menangis pada Al-Quran, menatapi Al-Quran. Bila dengar azab tu berhenti menangis. Kita baca Quran menonong je. Baca Quran satu-satu ayat tu fahami, nak senyum ke nak menangis, nak senyum ke nak menangis. Gitu. Bila sampai azabin nar, kena berdoa, ya Allah, jauhkan aku dari azabmu, ya Allah. Aku takut azab ni, ya Allah. Quran. Dengan Quran kena ada diplomasi. Baca terus pun tak salah, tapi kita nak pergi tahap menghayati, kan, sampai boleh menitiskan air mata, kan. Kalau boleh menangis berdayu-dayu, kan. Baik. Wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'ah. Dan di hari kiamat dia menjadi pembela. Quran ni pembela. Dia bela kita. Dia pimpin kita. Dia jumpa Allah. Kan ada hadis tu. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan orang-orang yang lupa. Siapa yang lupa kita ni? Nanti ada sampai ulama tulis tajuk tu, orang yang lupa, mari aku beri ingat. Kan? Quran itu besok akan datang di Jabal Rahmah menghadap Allah SWT. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Si fulan ini dulu akulah dia baca, akulah dia tatap, akulah dia cium, akulah dia amal. Quran kata, kau beri dia mahkota, tajal mulk mahkota. Quran yang akan bercakap dengan Allah. Kita diamnya. Maka Allah beri mahkota, letak di atas kepala. Quran letakkan. Nah, jom pergi syurga. Sampai pintu syurga dia ingat mak dia, bapak dia. Quran, mana mak aku, mana bapak aku? Mana untuk mak bapak aku mahkota tu? Quran jumpa semula Allah, ya Allah, dia minta pula untuk mak bapak dia. Ini Al-Quran. Jadi Quran tu kita lihat, kita kena lihat dia penyelamat kita, syafaat. Baiklah. An Abi Amamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Riwayat Muslim. Bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran ni besok akan datang di hari kiamat untuk menawarkan syafaat, menawarkan khidmat, khidmat pembelaan, nak bela dia, perlindungan kepada ashabihi, pada yang membacanya. Ashab ni sahabat, sahabat Quran lah, sahabat yang membaca Al-Quran. Jadi kita ni sahabat pada Quran. Rasulullah gunakan ashab, sahabat-sahabat Quran. Jadi kita kena berada di situ. Baca Quran, Quran sahabat kita, kita sahabat Al-Quran, kena sembang dengan Quran, kena mengharap sesuatu daripada Al-Quran, insya-Allah. Wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul yu'ti yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi allazina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjana
an sahibihi ma rawal Muslim, ya. Kata Nawas, dia mendengar Rasulullah bersabda, pada hari kiamat akan datang Al-Quran dan orang-orang yang mempraktikkan, mengamalkan panduan Al-Quran itu di dunia. Didahului oleh surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Maka akan membela dua surah ini dan mempertahankan orang yang mentaatinya. Ya. Ada hadis lain, sesiapa yang menghafaz Al-Baqarah dan Ali Imran ni, akan mendapat jemputan daripada dua surah ni dan menuju ke syurga. Ya. Jadi Al-Baqarah dengan Ali Imran ni dua surah yang sangat penting. Ya. Pertama, Al-Baqarah membetulkan kita punya kepahaman iman kita, kepahaman beriman, ya. Kepahaman beriman. Jadi jangan sampai Bani Israel dia ada Taurat tapi dia tak taat pada Allah, ya. Dia ada Taurat, dia beriman pada Taurat tapi dia ubah-ubah. Dia beriman pada Taurat tapi dia langgar. Sebab tu Allah bicara Bani Israel tu panjang kerana dia satu perkara besar untuk kita berhati-hati, ya. Jangan sampai kita macam Bani Israel, ya. Jangan sampai kita beriman pada Quran tapi kita lawan Quran. Kita baca Quran tapi kita abaikan Quran. Jangan begitu. Tak mampu buat, kita astagfirullah, ya Allah ampun, ya Allah aku tak mampu buat, ya. Jangan sampai kita redik, jangan sampai kita pelekeh, ya. Ingat satu zaman dulu kita ada jumpa satu zaman manusia pelekeh Quran. Ini Quran mana sesuai zaman moden ni. Ini zaman unta, zaman Nabi Muhammad bolehlah. Orang bercakap tanpa ilmu, kan. Cakap nafsu, cakap syaitan. Jadi dia menyebabkan goncanglah iman ni, kan. Jadi murka Allah SWT. Ya. Jadi dalam Ali Imran pula, surah yang Allah nak mengajar kita bagaimana nak bangunkan iman. Tadi untuk mengenal iman-iman yang bobrok, iman-iman yang ditolak, iman yang tidak betul. Dalam Al-Baqarah, kan, kisah Bani Israel panjang tu. Surah Al-Imran bagaimana nak bangunkan iman. Bagaimana kita nak menyantuni wahyu-wahyu Allah SWT. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Itu kan surah Al-Imran. Ya Allah, kami beriman, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ini orang beriman, ya. Orang beriman. Dia tak sombong, tak riak, tak takabur. Dia mengaku kalah je dengan Allah. Mengaku rendah diri, mengaku lemah, dhaif, aku jahil ya Allah, aku bodoh ya Allah, aku tak faham ya Allah. Itu surah Ali Imran, ya. Dan beberapa ibadah yang dibicarakan dalam surah Al-Imran itu, ya. Termasuklah apa ni kita panggil ibadah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ibadah mengajak manusia kepada kebaikan, ya. Satu pengiktirafan tinggi Allah kepada kita, kepada hamba-Nya, ya. Supaya kita dapat teruskan, insya-Allah. Jadi fahamilah Al-Baqarah dan Al-Imran dengan baik-baik, ya. Sebab itu ulama-ulama tahu, ulama-ulama kita ni bijaksana, cerdik dia. Allah bagi dia kecerdikan. Nak baca Al-Baqarah tu Allah 3 juz, kan. Jadi mereka pun simpatilah dengan murid-murid dia. Mereka ulama-ulama ni pun buat rumusan. Apa ayat-ayat yang paling tidak kita baca dari surah Al-Baqarah. Itu timbulnya 5 ayat pertama dari Al-Baqarah, kan, sampai ulaika ala hudam bir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lepas tu pergi ayat kursi, lepas tu pergi 3 ayat akhir. Ini semua bicara rumusan. Ulama-ulama ni berbicara hal rumusan. Paling tidak apa kita perlu buat, insya-Allah. An Uthman bin Affan qala Rasulullah
khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Ya? Jadi kalaulah kita dapat Allahu Akbar, adakan suasana kan, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar kan? Ya. Paling tidak kita dapat ajar anak-anak kita, cucu kita, jiran-jiran kita. Jiran kita kan budak-budak kecil, cucu-cucu kita ramai. Mereka menunggu-nunggu lah ni. Atuk-atuk nak ajar Quran ni kan. Zaman kita dulu kan, kumpul dekat surau ramai-ramai, malam bawa colok, bawa pelita minyak tanah kan, balik rumah korek udung hitam kan, kumpul belajar. Jadi adalah tok gurunya kan, untuk bimbing masyarakat. Ni manusia paling baik. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim hurfun walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mim harfun. Ni hadis ni biasa kita dengar ni. Maksudnya ialah siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran maka mendapat hasanah, dan tiap hasanah mempunyai pahala berlipat 10 kali. Satu huruf tu sampai 10 pahala. Kata Sayyidina Ali, kalau baca Quran tak ada wuduk, di luar solat tak ada wuduk, satu huruf satu pahala, sebab tak berwuduk. Kalau berwuduk di luar solat 10 pahala. Kalau baca dalam solat 50 pahala. Sebab tu dalam solat kena baca panjang-panjang, kecuali di masjid. Di masjid imam tak boleh baca panjang-panjang. Itu pesanan Nabi kan. Kita sembahyang sunat panjang-panjanglah baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Gitulah sambung 3-4 surah kan. Kecuali lah sahabat dah hafal surah Al-Baqarah, bacalah panjang-panjang 3-4 muka. Sebab apa? Nak kejar ni lah. Nak kejar. Kita nak mengumpul sebanyak mana pahala-pahala, syafaat-syafaat, barakah-barakah yang Allah sediakan di hadapan kita. Anak Abi Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Allah redha dua-duanya. Abdullah anaknya Allah redha, Umar bapaknya Allah redha. Anak dan bapa, dua-dua ni pembela agama yang tinggi. Umar khalifah, Abdullah perawi hadis. Jadi Allah redha dua-duanya. Qala la hasada ila fisnain rajulun atahu Allah Quran. Tidak boleh iri hati kecuali dua perkara. Pertama, orang lelaki yang Allah beri Al-Quran. Orang perempuan yang Allah beri Al-Quran. Beri ni apa maknanya? Dia ada ilmu Quran, dia ada ilmu membaca, dia ilmu memahami, ilmu mentadabbur, ilmu tafsir, dia ada ilmu asbabun nuzul, dia faham Quran. Asbabun nuzul ni satu perkara yang perlu kita beri perhatian, supaya kita faham Al-Quran tu lebih tepat dengan situasi. Sebab apa Quran tu turun, sebab apa ayat tu turun kan. Sebab apa An-Nas Al-Falaq turun, panggil asbabun nuzul. Sebab satu hari Rasulullah terbaring sakit, disihir oleh seorang wanita, terbaring. Maka datang dua malaikat, satu dia berdiri di bahagian kepala, satu di bahagian kaki. Dua malaikat ni bersembang sama dia. Rasulullah sedang sakit terlantar, tak boleh berbicara, kerana kena sihir. Jadi dalam bicara dua malaikat ni yang
berada di bahagian kaki, tanya malaikat satu lagi di bahagian kepala. Kenapa Nabi ni? Tanya. Syekh, Nabi ni kenapa terlantar ni? Dia ni kena sihir. Siapa yang sihir? Ni wanita Quraisy mensihir dia. Dia sihir macam mana? Dia dalam dialog dua ni. Dia sihir ni pada kayu diikat 11 ikatan. 1 ikatan, 2 ikatan, 3 ikatan. Satu kayu ni ikat sampai 11. Lepas tu dia letak kat mana? Dia letak di tepi batu tempat selalu Nabi mandi. Habis kita nak buat macam mana ni? Kita beri dia 2 surah ni lah. Al-Falaq, An-Nas. Malaikat ni membaca qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Kan? Jadi macam mana nak ubat dia? Baca apa ni, 2 surah ni pada kayu yang diikat oleh tukang sihir. Satu ayat putus satu, satu ayat putus satu, satu ayat putus. Lepas tu malaikat pun beredar. Nabi sedar. Baik Nabi. Dah sedar. Dia pun panggil sahabat-sahabat. Aku baru kejap, malaikat datang ziarah bagi aku ilmu ni. Aku kena sihir. Kau tolong pergi ke tempat tu, tempat aku mandi tu. Kat situ ada kayu sihir. Lepas tu kau baca surah ni. Betul, putus satu baca. Qul a'udzu birabbil falaq, putus satu. Kau jadi lepas tu min syarri ma khalaq, putus 2. Dan sampai ke habis. Ada 11 ayat tu. Al-Falaq dengan An-Nas tu 11 ayat. Kan? Jadi kata pengamal-pengamal ru'yah, ilmu-ilmu yang berdasarkan perubatan berdasarkan Al-Quran ni, ini antara surah ru'yah, surah perubatan. Perubatan, ya. Kalau kena sihir ke, kena apa dan sebagainya. Tapi ulama-ulama, pengamal-pengamal yang lain melanjutkan lagi perbincangannya, naklah dibaca sebelum tidur. Kan, bersama ayat kursi, bersama Fatihah, ayat kursi, bersama Al-Ikhlas, bersama Al-Falaq, bersama An-Nas sebelum tidur. Supaya dia jadi pelindung, ya. Gitulah bicaranya, kan. Jadi asbabun nuzul ni penting, penting untuk kita dengar, untuk kita fahami, untuk kita lalui kisah-kisahnya supaya dia memberikan impak yang besar, ya. Begitulah juga surah Al-Ikhlas ada asbabun nuzul, ya. Sebab mengapa Al-Quran Ikhlas tu Allah turunkan. Sebab satu hari kaum Badui ni, orang-orang Arab Badui ni datang jumpa Nabi. Nabi, mana Tuhan kau? Kau tengok aku. Tuhan aku boleh tengok, boleh pegang, boleh nampak. Mana Tuhan kau? Sembahyang sembah apa? Nabi tak jawab lah. Sebab Nabi memang dia banyak tekniknya, banyak tunggu jawapan dari Allah, ya. Maka Allah turunkan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu esa. Allahus samad, Allah tu tempat merayu, tempat kita memohon, tempat kita mengharap, tempat kita mengadu, tempat kita merintih, tempat kita menangis. Allahus samad. Tak perlulah merintih depan orang. Orang tu dengan kita serupa je, tak ada apa-apa pun. Boleh setakat Allah kesian, itu je lah. Bagus, eloklah tu kesian, kan, ya. Tapi yang kesian yang original Allahus samad, ya. Allahus samad. Sebab tu surah ini surah akidah yang paling tinggi makamnya, Al-Ikhlas, ya, paling tinggi. Sampai ulama-ulama kata naklah kita membaca, mewiridkan surah Al-Ikhlas paling tidak satu hari 100 kali, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahu Akbar. Kalau dapat 100 kali, amin. Hari-hari dia kata. Hari-hari, itu yang kadang celap-celup kita dengan. Kadang buat, kadang tak buat. Saya lah, cuba buat. Ya, dia kata apa? Kata, ilmu tu kata, dapat jaminan masuk syurga. Dapat jaminan masuk syurga. Tinggi Al-Ikhlas ni. Ya. Kemudian diajar juga kepada kita, bacalah paling tidak hari Jumaat. Lepas amin imam tu, solat Jumaat, duduk sekejap baca Al-Ikhlas ni. Baca Al-Ikhlas ni. Paling tidak 10 kali. Untuk ahli kubur. Ahli kubur ni menunggu bacaan surah Ikhlas daripada kita. Selalu kita diajar Fatihah kan. Al-Fatihah ila ahli kubur. Tak salah tu, betul lah tu. Tapi anda jumpa baca surah Al-Ikhlas kepada ahli kubur. Mereka menunggu-nunggu bacaan Al-Quran daripada kita. Quran yang memberi syafaat kepada orang yang dah mati pun. Tapi dengan syarat orang yang hidup baca. Tolong baca. Kata Ibnu Qayyum, bukan kata dia, dalam kitab Ruh Ibnu Qayyum, dicatatkan satu hadis, ada 3 amal yang ditunggu oleh ahli kubur. Pertama, bacaan Quran. Waktu dulu ada kubur tu ada petugasnya baca Quran. Di kubur baca Quran. Sebab ni nak capai hadis ni lah. Iman pada hadis ni. Ya, mak ayah kita dah kembali ke rahmatullah, dia tunggu ni. Mana abang long ni tak ngaji-ngaji? Mana busu ni asyik main game je? Mana seorang pun tak baca Quran untuk aku ni? Nangis mak bapak kita nak kubur tu. Ya, jangan kita duk berasa happy go lucky. Mak bapak kita tu kena bela. Dia lah mak bapak kita. Kita anak-anak menawar orang ni habis besok, habislah. Cucu pun tak kisah. Cucu tu ada mak bapak dia. Jadi tempoh kita masih hayat ni, beri hemat bati kita baca Quran untuk mak ayah kita, atuk kita, sebab tu ada konsep wa jamil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kan doa imam kan hujung dan itu ada. Jadi kita baca, kita doakan semua kaum muslimin yang masih hidup, yang telah mati, tak kira siapa. Pasal itulah, pasal kita ni bila kita wafat habislah amal kita nak kepada sampai mak bapak kita dah habis. Jadi kalau itu keadaannya, kesianlah ahli kubur kan. Sebab tu ada satu konsep, kita baca untuk semua ahli kubur. Yasin untuk semua ahli kubur, Fatihah semua ahli kubur, sedekah semua ahli kubur, wakaf kepada semua ahli kubur. Gitu. Sesiapa yang mendoakan semua ahli kubur, jamil muslimin wal muslimat, yang telah wafat, yang belum wafat, dia akan mendapat bantuan Allah SWT. Allah sangat kasih pada dia. InsyaAllah. Jadi balik surah Ikhlas tadi, ada 3 minit lagi fungsi insyaAllah. Surah Ikhlas tadi naklah kita beri perhatian yang sungguh-sungguh dari segi bacaannya, dari segi hukum-hukum bacaannya. Qul huwallahu ahad, qalqala, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini panggil qalqala kubra. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mesti dengar. Sampai kedai amin tu dengar wakaf dia tu. Sebab dia ada bunyi yang tersendiri, hukum tersendiri, panggil qalqala kubra. Dan dia pantas qul huwallahu ahad, kan, sebab dia tak ada sabdu. Kalau ada sabdu, contohnya tabban syana abi lahabin wa tab, dia macam ada terhenti sikit, ada kadar kosong tu baru meletup. Sebab apa? Sebab dia
Huruf qalqalah yang bersabdu. Ni kena belajar dengan untuk guru tajwid ya. Untuk perbaiki bacaan kita kena baiki dengung-dengungnya, ihfa'nya, nun sabdu, mim sabdu. Anda perhati ramai baca mim sabdu, nun sabdu tak kisah asal bunyi. Innal nun sabdu wajibul guna, wajib dengung. Innal ladzina amanu sampai 3 harakat, sampai 4 pun tak apa. Sebab dia wajib dengung. Jangan baca innal ladzi tu tak sampai kadar ni ni pun kena ada latihan lah supaya kita dapat ada seorang hamba Allah tu dia belajar baru perasan mim sabdu, nun sabdu. Selama ni aku baca pendek kata. Yalah selama ni tak tahu tak apa dah. Lepas ni dah tahu kena baca panjang. Dengung, mesti dengung. Innal ladzi dan contoh-contoh lain insya-Allah. Jadi anda nak cerita akhir ni tak sahabat yang akhir ni untuk pagi ni. Mana dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita tahu Abu Hurairah ni sahabat yang berhijrah dari Yaman terus ke Madinah. Dan dia sempat bersama Rasulullah 7 tahun. 7 tahun itu dia menghafaz 5,000 hadis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulanya dia bodoh, dia kata, ya Rasulullah aku bodoh lah. Hafal tak ingat, kau doakan aku. Maka Rasulullah doakan Abu Hurairah ni. Lepas tu hafal semua, cerdik dia. Baik hadisnya, aku dengar Rasulullah bersabda, ma azanallahu li syai'in ma azan li nabi hasan as-saut yataghanna bil Quran yajharu bihi muttafaq alaih. Hadis ni muttafaq alaih, semua pakat, semua setuju riwayat hadis Muslim. Dari Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah bersabda, Allah tiada senang mendengar suatu selain mendengar seorang yang senang melagukan bacaan Al-Quran. Allah suka kita baca berlagu. Berlagu ikut kadar kita lah, dengar telinga kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allah suka suara kita tu keluar. Ni baca Quran senyap. Yelah kalau ada orang senang solat tu tak boleh kita bersuara senyap. Tapi kalau maknanya kalau kita sendiri tu eloklah. Allah suka dengar suara kita. Allah cipta suara kita ni suara yang cantik. Suara yang bernilai, berharga. Kan? Kalau digayakan dengan lagu, dengan taranum tu memang menjadi jadi bacalah Quran dengan baik, dengan suara yang bertajwid, dengan suara yang bertaranum ni kena belajarlah belajar taranum khususnya kita ni tak ada macam mana ni tak berguru dengan guru taranum, jadi kena cari sendirilah. Kadang dekat internet pun ada boleh tolong kita dan sebagainya. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang paling penting ialah baca Quran. Jadikan Quran ni sahabat kita. Kita kena berbicara dengan Quran. Berbicara dengan Quran, wahai Quran, aku nak jadikan Quran kau sahabatku dunia dan akhirat. Kena bicara dengan dia. Tolong aku, beri syafaat, pertolongan. Quran ni kalamullah, kalam yang suci. Kalamullah, kalam yang suci. Kalam yang berzat, kalam yang bermukjizat. Kalam yang bermukjizat, kalam yang bermukjizat. Luar biasa, kita ambil satu kalimah pun luar biasa. Kita zikir dengan nun, qaf, yasin. Syafaatnya subhanallah. Kita pun tak tahu Allah nak bagi apa. Ikut hajat kita. Selalu Allah ikut hajat kita dan Allah tambah lagi. Kita tak berhajat pun Allah bagi juga.
Jadi penuh dengan mukjizat. Alif lam mim, zikir alif lam mim, alif lam mim, kalamullah. Kan? Toha, 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 kalamullah. Penuh dengan mukjizat. Ya, jadi marilah kita meletakkan keyakinan tinggi, tidak berbelah bagi, bahawa Quran ni sahabat kita, Quran ni penolong kita, Quran ini kekasih kita, Quran ni rojokan kita, panduan kita dan sebagainya. Ya? Mudah-mudahan Allah muliakan kita bersama mulianya Al-Quran di sisi Allah SWT. Ya? Allah beri kita luar biasa seperti luar biasanya Al-Quran ataupun mukjizat Al-Quran ni. Mukjizat tu kan artinya luar biasa. Ya? Mudah-mudahan Allah bawa kita di makam Riyadhus Salihin, latihan untuk para orang yang soleh dengan konsisten, dengan istiqamah, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qali hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqas ala ta'atik wa tawahadas ala da'watik wa ta'ahadas ala nafsati syari'atik wa wasikillahumma rabitata wa adim mudaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faidil iman bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amisaha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Allahu akbar. Minta maaf mesti jemaah semua, minta maaf. Syukran. Terima kasih. Badilisha